Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, para asatizah, para alim ulama, Tuan-Tuan Guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kesekian kali Allah memberikan keizinan kepada kita bersama-sama untuk hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas masjid mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi bekal yang boleh kita persembahkan depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Moga-moga Allah menjadikannya sebagai amal-amal saleh yang kita buat dan kita boleh sebutlah depan Allah, ya Allah, ya Tuanku, ada sedikit waktu yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Aku ni taklah rajin sangat buat ibadat, amal-amal saleh, tapi ada sedikit waktu di antara maghrib dan isyak tu aku datang ke surau, ke masjid, duduk dengar ilmu-ilmu agama. Jadi mohon Allah menjadikannya amal saleh di antara kita semua, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan sebuah kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, karya yang bertajuk Di Balik Tabir Kematian, yang merupakan tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir dalam karya agung Al-Imam Al-Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Al-Ghazali diletakkan satu tajuk yang terakhir, iaitu tajuk Zikrul Maut wa ma ba'dahu, mengingati mati wa ma ba'dahu, mengingati mati dan apa yang ada di selepas kematian itu. Itu tajuk yang terakhir. Al-Imam Al-Ghazali dia membicarakan tentang kehidupan, bagaimana kita nak hidup di dunia ini dengan beragama. Hidup menjadikan agama itu sebagai dustur perlembagaan kehidupan kita, dan kita beragama itu bukan atas dasar kita ini terpaksa untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting yang diangkat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali nak supaya agama yang kita anuti, Islam yang kita pegang itu, kehidupan itu ada dalam kehidupan kita. Itu disebut sebagai ihya, menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Maksudnya kita jadikan kehidupan kita itu hidup dengan agama. Bukan kita rasakan datangnya sembahyang subuh, datang sembahyang maghrib tu terpaksa kena buat. Tak, dia tak nak macam itu. Sebab Al-Imam Ghazali dia kata, aku dah melalui kehidupan seperti itu. Maka dia buat karya Ihya Ulumuddin. Dia kata, aku tak nak kamu jadi macam aku juga masa zaman jahiliyah aku tak nak macam itu, kata Imam Ghazali. Aku nak kamu semua belajar faham Islam, faham agama ni sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang tu, spirit itu yang nak ditanam oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia ceritakan pada mula Ihya Ulumuddin bagaimana nak hidup, bagaimana nak insan jadi insan yang beriman, bertakwa di sisi Allah. Dan setelah segala kehidupan itu dilalui dengan baik, maka dia akan berakhir dengan apa? Dengan kematian. Dan apa yang perlu dibuat di akhirnya adalah buat preparation untuk menghadapi kematian itu, dan mengetahui
apakah yang akan dilalui oleh manusia selepas daripada dia mati. Maka dia letaklah tajuk yang terakhir, Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Maka kitab ini dia merupakan bab yang terakhir daripada kitab Ihya Ulumuddin, dijadikan satu kitab. Dan dalam bahagian ini dia terbahagi kepada dua bahagian, sebelum kematian dan juga selepas kematian. Dan kuliah kita terakhir di sini ialah pada 26 hari bulan 11 yang lalu. Kita berada pada di akhir tajuk bab yang kedua. Kita berada pada bab yang kedua, iaitu membicarakan tajuk jangan tenggelam dalam angan-angan. Dan malam ini insya-Allah kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Al-Imam Al-Ghazali dalam bab pertama dia membicarakan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingati. Itu bab yang pertama. Diceritakan tentang apa itu kematian. Kemudian dorongan-dorongan untuk kita ni selalu ingat mati. Apa dia yang dia buat, apa dia keutamaan dia. Kemudian bagaimana nak menjadikan hati kita ini agar selalu ingat kematian, kan? Buat preparation, risau tentang kehidupan itu. Yang pertama. Kemudian dia masuk bab yang kedua. Al-Imam Ghazali dia letakkan tajuk apa dia keutamaan supaya jangan banyak angan-angan. Bila problemnya apabila kita ini nak ingat mati, nak jadikan hati itu selalu ingat mati, masalah yang kita hadapi adalah sebab kita banyak angan-angan dengan dunia, banyak keinginan yang kita sediakan untuk dunia, menyebabkan kita tak dapat nak membuatkan hati itu selalu ingat kepada kematian. Maka dia datangkan dengan bab yang kedua, apa dia keutamaan sedikitlah angan-angan. Imam Ghazali dia dibawakan tajuk jangan tenggelam dalam angan-angan. Diceritakan, bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah para sahabat yang menceritakan bagaimana mereka ini memahami bagaimana untuk menjadikan hidup di dunia ini tidak tenggelam dalam angan-angan. Dan malam ini kita akan masuk, iaitu muka surat 31 itu tajuknya, apakah faktor-faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Satu faktor yang menyebabkan banyak angan-angan itu berlaku. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk kita mengatasinya. Dia ceritakan angan-angan itu bagaimana semua. Jadi faktor timbul dia bagaimana, dan bagaimana kita nak ambil tindakan supaya kita dapat mengatasi masalah itu. Okay. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata, ketahuilah sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Kata Imam Ghazali, faktor banyak angan-angannya ada dua. Dia kata, pertama, cinta dunia. Banyak angan-angan ni dua faktor. Pertama, cintakan dunia, cinta kepada dunia. Dan yang kedua adalah disebabkan kebodohan. Dua je yang letakkan oleh Imam Ghazali. Sebab apa kita ni boleh jadi banyak angan-angan. Faktor-faktor dia ada dua. Faktor pertama, kita cintakan dunia, nampak dunia, kehidupan dunia ini kita cintakan kepada apa yang kita nampak. Sebab tu dia kata dana yadnu dunia. Dana yadnu dunia, benda yang dekat, yang dekat. Jadi benda yang dekat yang kita, benda yang kita nampak. Benda yang kita nampak, siapa yang ada sekeliling kita. Kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada rakan, kita ada rumah, kita ada harta, kita ada tanah dan sebagainya yang ada di sekeliling kita. Maka benda-benda dunia ni benda dekat dengan kita. Itu dia kata dana yadun dunia. Yang mana benda-benda perkara yang ada dekat dengan kita ni lah yang selalu kita kenali, yang selalu kita cintai, yang dekat dengan kita. Sebab itu kalau kita tengok, kalau orang yang ada pasangan, biasanya pasangan tu dia tak duduk jauh dengan dia. Yang dia kenal, jarang kita, tak ada kita jumpa orang yang duduk dekat Aman Perdana ni tiba-tiba kahwin dengan orang duduk kat Jepun, tak kan? Orang yang dekat duduk Aman Perdana dia kahwin dengan orang kawasan sini, ataupun orang tempat kerja dia, orang yang dia kenal,
yang dekat dengan dia, maka yang dekat itulah yang dicintai. Itu konsep yang pertama, faktornya. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya kenapa banyak angan-angan adalah disebabkan bodoh. Dia kata tak cerdik, bodoh, safih. Arab dia kata tak cerdik. Disebabkan kita ni tak cerdik bukan tak ada ilmu, bukan ni kita bodoh tak boleh belajar, tapi kita tidak memahami kehidupan dunia itu yang sebenar dia bagaimana. Kita tak dapat tangkap gambaran Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan alam, Allah ciptakan kehidupan, dia punya overview kehidupan tu dia tak nampak. Dia hanya lahir, hidup terus hidup, pergi sekolah, belajar, kemudian cari kerja, boleh kerja, tanggung beli tu ini, makan, minum, semua dapat, seronok, jalan-jalan, semua betul mati. Dia nampak kerangkanya begitu, cari harta tu, nak cari duit sana sini, cari kau boleh dapat duit, kekayaan, seronok, dia rangka itu yang dia nampak. Dia tak nampak overview kehidupan manusia itu sebagai satu bentuk yang Allah ciptakan sebagai satu ujian. Dia tak nampak manusia ni sebenarnya bukan hidupnya di dunia, hidupnya adalah di akhirat. Dia tak nampak kerangka manusia ni berasal daripada syurga. Manusia ni asal kita ni duduk dekat syurga. Kemudian ada makhluk lain namanya malaikat, ada yang nama jin, ada nama syaitan, ada namanya iblis. Allah ciptakan satu game. Dia tak nampak kehidupan manusia ni sebagai satu bentuk blueprint yang Allah dah susun dengan baik. Dia tak boleh nampak itu. Contoh kalau tuan-tuan, kalau kita main dam, kalau kita ambil main dam ular kan, kita nampak satu, kita sebagai player main game, kita nampak ada buah dadu, kemudian ada kita punya buah kita tu jalan, letak 1, 2, 3 bergerak sini, nampak tangga boleh naik atas, jalan lagi ular. Kita faham itu adalah satu bentuk game. Itu sebab apa? Sebab kita nampak tu game ular kan. Begitu juga kehidupan manusia ni, kita perlu nampak dalam kerangka begitu. Allah ni ada malaikat, makhluk yang lain diciptakan. Kita ni sebagai hamba Allah, apa perlu kita buat, apa kesudahan kehidupan kita. So dalam rangka begitu, jadi kita menjalani kehidupan itu dengan tenang dan bersentiasa berada di atas track. Sebagaimana kalau kita boleh main dalam game ular tu, kita nampak kita jalanlah 1 sampai 5, jumpa tangga, okey, naik, rezeki naik, jalan-jalan, Allah kena pula ular, turun balik jalan. So kita menjalani game itu dengan baik. Begitulah yang dikatakan sebagai kebodohan oleh Imam Ghazali itu. Dia tak dapat tangkap kehidupan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali, pertama, cintakan dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia seseorang yang sudah begitu mencintai dunia berikut segala kesenangan, mengikut segala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Jadi kata Imam Ghazali, seseorang yang dah terlalu cintakan dunia, kita lah tuan-tuan ya, kalau kita ni dah berada dalam dunia ni, kita tenggelam dalam kehidupan dunia. Dengan apa tenggelam tu? Dengan bila kita ada senang, hidup senang, harta dah ada, kan, anak-anak dah ada, suami dah ada, isteri dah ada, senang dah hidup tu. Jadi kita dah tenggelam dalam kehidupan dunia. Lepas itu kita menikmati nikmat kehidupan, kita seronok ke sana kemari, kita berjalan dengan dan pesona-pesonanya. Apa yang boleh kita nikmati daripada kehidupan di dunia ini. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan hati pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Menyebabkan hati kita ni kalau nak berpisah dengan dunia ni, Allahu Akbar, kita merasakan itu satu benda yang berat. Untuk bertemu dengan kematian itu, satu benda yang berat. Sebab apa? Kita nak berpisah dengan kesenangan, nak berpisah dengan nikmat yang ada, dan nak berpisah dengan keseronokan yang ada di dunia. Itu menjadikan kita berat, susah nak meninggalkan dunia.
Kerana apa? Kerana sebab dia terlalu mencintai dunia. Apa yang ada pada dia tu, dia terlalu cinta. Berbeza tuan-tuan. Kalau kita tengok kawan-kawan kita, ikhwan muslimin yang berada dekat Palestin, mereka ni merindui, mencintai nak syahid, kan? Sebab dia tak ada nak merasa duduk dalam surau macam ni, duduk kuliah elok tenang, boleh balik, boleh pergi kedai mamak ngetih, kan, ngopi, relax, sembang balik jalan sana, boleh pergi pasar raya, kan, boleh pergi jalan ke sana, pergi NSK, balik rumah, rehat, nak berjalan-jalan, beli tiket, pergi jalan ke negara sana, pergi ke sini, relax, tenang, kan. Dia tak merasa suasana begitu. Suasana mereka tu berada dalam suasana yang tak ada kesenangan dunia, kenikmatan tu pun dia tak merasai, dan tak ada pesona-pesona dah. Maka dalam keadaan begitu, mereka ni mengharapkan kematian, mengharapkan syahid, dan ataupun kemenangan. Tapi bagi kita yang berada di sana ni, kita rasa susah untuk berpisah dengan dunia. Sebab apa? Nikmat, kesenangan, pesona-pesonanya berada di depan kita. Akibatnya, kata Imam Ghazali, ia enggan memikirkan tentang kematian. Sebabnya, akibatnya, kesan daripada itu dengan dunia itu menyebabkan nak memikir tentang kematian itu payah. Tak nak berfikir tentang kematian. Allah Akbar. Bila mau cerita tentang mati ni, Allah, mati ni biarlah, kita muda lagi, kan, badan sihat lagi, tak payahlah kita bincang tak. Mati ni kemudian lah. Bagi orang tua, bagi orang yang dah ujung-ujung umur, dia orang je lah fikir tentang mati, kan. Kita ni relax dulu, kan, nikmati, enjoy dengan dunia. So nak fikir tentang mati pun dia jadi berat, jadi susah. Berbeza kalau tuan-tuan tengok dekat Palestin tu, mereka ni cerita tentang mati, semua rasa nak mati. Dia berfikir tentang bilakah giliran mereka ni akan diambil, kan. Ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Tak nak boleh cerita tentang kematian ni, takut, risau, kan. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Kata Imam Ghazali, sesiapa yang membenci sesuatu, pasti dia akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Kita yang tak nak bertemu dengan kematian, tak nak mati, seolah-olah kita tak nak mati, maka kita akan berusaha untuk tolak, tak nak cerita tentang kematian, tak nak prepare tentang kematian. Sebab apa? Sebab kita tak suka dengan mati, takut dengan mati. Berbeza orang yang dalam dirinya hidup dekat dunia ni, dia untuk kehidupan akhirat, maka dia akan dengar kematian tu, dia seronok. Ini benda yang akan kita lalui, kan. Contoh yang selalu saya sebut, tuan-tuan nak pergi berjalan ke mana? Pergi ke Switzerland contoh, kan. Tahun depan bulan 1, bulan 2 nak pergi Switzerland, maka kita akan buat dengar apa tempat dia yang menarik dia, macam mana dekat sana kat sini, musim dia, musim sejuknya, saljinya, musim bunga. Jadi kita nak dengar selalu, dan kita buat preparation, bersedia untuk pergi jalan-jalan ke sana, contoh begitu. Tapi bagi seseorang yang dia tak nak, takut kepada kematian ni, maka dia akan tolak, cerita je tak nak, menakutkan, semua mengerikan, dia tak nak. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sesiapa yang membenci sesuatu, iaitu dia benci pada satu perkara tu, maka dia akan berusaha untuk menolak sesuatu itu darinya. Yang kita sepatutnya hidup dunia ni, kita buat preparation untuk akhirat. Apa nanti bekal kita kat syurga Allah, macam mana supaya kita ni tak masuk neraka Allah, apa dosa-dosa yang kita buat perlu kita taubat, salah silap kita kena perbaiki bila Allah berikan kita akal yang baik, yang sempurna, kita fikir. So benda-benda begitu perlu kita fikirkan. Ini besok kita ni nak melalui waktu dah hampir, masa kita akan tiba, kan, akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Ghazali, ramai manusia yang terbuai oleh angan-angan yang palsu. Memang kita tengoklah, manusia secara umum memang berada dekat dunia ini, dia akan terbuai dengan angan-angan palsu. Sebab kehidupan manusia ni adalah kehidupan yang sementara. Tentu semua orang hidup dekat dunia ni, dia akan cari apa yang boleh dia cari. Dia akan cuba cari sedapat mungkin
yang mana semuanya itu adalah angan-angan yang palsu. Ia ingin terus hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Kalau kita tengok yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu terbuai dengan angan-angan palsu, kita tengok pada hari ini semua di antara kita ni siap hidup dekat dunia seolah-olah kita ni hidup selamanya, kekal abadi dekat dunia, tak mati, takkan mati, kan? Rumah pun kena beli satu rumah, tambah 2 rumah, tambah 3 rumah, 4 rumah, satu syarikat, 2 syarikat, 3 syarikat. Kita buka kereta, sebuah, 2 buah, 3 buah, semuanya untuk dunia, satu. Tapi bagaimana bekal yang kita buat untuk kehidupan kita yang kekal abadi, akhirat, kita tak nampak sangat. Mungkin ada kita buat, orang tak tahu. Tapi secara general kita nampak manusia memang dia terbuai dengan angan-angan dunia, dan preparation dia untuk dunia ni dia akan tambah. Kalau rumah, tuan-tuan tengok, tuan-tuan beli rumah satu, mula rumah tu kecil je, kosong, kan? Rumah daripada rumah kosong tu beli perabot itu, beli perabot ini, buat renovation itu, renovation ni, tambah itu, tambah ini, kan makin cantik, makin kemas, makin besar, mana ada rumah, orang buat rumah makin kecil, tak ada. Kecil ni nak masuk lubang kubur je, masih kecil kan, makin besar dia, makin besar, makin cantik lah dia buat. Semua manusia asasnya begitu. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginan pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta kekayaan, kata Imam Ghazali, yang jenis tenggelam mencintai dunia ini, dia akan berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu. So kesenangan hidup dunia ini akan dipertahankan terus, lagi dan lagi, cari lagi dan lagi, yang mana sama ada berbentuk harta kekayaan, tambah lagi, keluarga, rumah, tambah rumah, teman, kawan-kawan, tambah kenderaan, tambah lagi, dan juga sarana-sarana ni, kesenangan kehidupan dunia yang lain. Macam tu yang Imam Ghazali sebut, semua tu akan ditambah, nak lagi. Mana dia jarang kita tengok orang yang makin nak kurang, semua nak tambah, makin banyak. Tak ada nak makin kurang. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut, dalam masjid, surau, tempat-tempat solat ni pun Nabi sebut akhir zaman nanti kita akan tengok masjid ni indah, cantik, tetapi dia jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menghiasinya dengan dunia. Kita kurang hiasi dia dengan akhirat. Kalau kita tengok masjid Nabi dulu, jauhlah, semua bawah pun pakai pasir je kan, bawah tak ada kapet-kapet itu. Bukan salah maksudnya, cantik kita kan, kita ada aksesori, semua prasarana, keselesaan, aircon, bagus, cantik. Tapi Nabi sebut secara general begitu. Sebab apa? Kita ni dihiasi dengan dunia, kata. Hatinya susah untuk dilepaskan dari fikiran tersebut kerana sudah tergantung padanya. Kata Imam Ghazali, hati dia jadi tergantung dengan dunia. Bila tergantung dengan dunia ni, kita susah nak lepas. Sebab itu bila nak mati, seorang tu nak mati, teringat apabila tinggallah harta dia, rumah dia, kekayaan itu yang risau, ditinggalkan. Sepatutnya bila dia nak mati, dia dah berada pada posisi yang terbaik, bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita lah, kita nak pergi berjalan, nak pergi ke London, UK ke mana, kita nak pergi memang hijrah ke sana kan, maka kita sampai di airport tu, kita dah siap beg-beg, bekalan-bekalan semua kita dah ada. Yang dekat sana tu, dekat UK sana tu, kita dah hantar dah barang-barang, semua dah hantar kargo kita, semua kita dah hantar barang. Jadi kita pergi tu dah boleh bayang, turun nanti sini dah ada dah barang, kat sini dah ada kenderaan kita, kat sana dah ada rumah, dah ada pembantu rumah, dah ada, semua dah siap. Sepatutnya begitu preparation yang kita buat. Dan kita bila sampai airport tu nak pergi tu, semua barang-barang dah siap, kita tinggal bye-bye aja pada orang kat sini kan. Okey, say goodbye, bye-bye kan. Kita pergi jalan tu sana, kita tinggalkan orang sini sebab kita nak berhijrah. Terus kita tak patah balik kat sini. Maka pasti apa yang kita buat bila kita nak berhijrah tu, kita sediakan bekalan-bekalan yang terbaik, yang paling banyak untuk kita bawa sana. Kita tak fikir dah bila kita pergi sana macam mana
Yang kat sini rumah, kat sini semua tinggal ni, tak perlu fikir. Sebab di sana tu yang kekal abadi. Kat sini semua akan musnah. Dan yang lain pun mereka ni juga akan berhijrah. Kalau kerangka itu ada dalam pemikiran kita ni taklah. Dia tak ada gilakan kuasa, tak ada gilakan harta, tak ada gilakan kekayaan, dan kita redha dengan rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Kita ni masing-masing tuan-tuan dah ada rezeki Allah Ta'ala tentukan. Kalau Allah Ta'ala katakan kita ni sebelum mati akan dapat duit sebanyak berapa, kata 10 juta, kita tak akan mati selagi mana 10 juta tu tak sampai kat kita. Jangan confirm. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan nama si A ni sebelum dia mati dia akan dapat duit 10 juta, kita tak mau mati pun selagi mana 10 juta tu tak sampai kepada kita, kan? Tapi kalau bukan hak kita, kita kejarlah bagaimana, kita ligan bagaimanapun, benda tu tak akan dapat. Kalau dapat pun dia akan cara yang salah, tipu orang, rompak duit orang, ambil hak orang, dan benda itu boleh dapat, Allah Ta'ala akan pusing balik. Allah Ta'ala akan pusing macam mana? Dia tak jadi rezeki. Dia dikatakan jadi musibah, bawa kereta accident, kereta rosak, kan, kena beli kereta baru, kena tipu dengan orang, ada duit simpan 50, 100 ribu, 200 ribu, kena tipu, masuk program itulah, kena alung tipu lah, kena gores dengan itulah, semua. Sebab apa? Sebab itu bukan rezeki kita. So memahami konsep rezeki yang Allah tentukan kepada setiap diri kita ini, kita akan menjadi tenang. Kalau kita kena tipu, kita ada masalah, kita tahu ini dah takdir Allah, dah Allah Ta'ala tentukan, ini bukan hak kita. Oh, ini hak orang lain, ini hak orang lain, bukan aku punya. Yang ni hak aku, yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita tak payah beria-beria nak bersusah payah, benda tu dia akan datang. Sebab apa? Sebab dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So memahami benda tu dia sangat besar nilai dalam kehidupan kita. Kalau kita salah faham, itu yang dia tak tenang tu. Ada je kena, yang tu tak kena, ini tak kena. Orang punya pun dia rasa dia punya, kan? Kan? Orang punya pun dia rasa dia punya juga, kan? Ini pun dia rasa. Kalau yang itu pun orang punya, dia nak juga, kan? Yang dia punya memang dia ambil, kan? Kalau boleh orang punya pun dia nak ambil juga. Dia ada penyakit begini. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala tentukan. Tapi kalau dia meyakini ini memang hak dia, Allah Ta'ala bagi, dia akan dapat. Dan kalau sesuatu tu yakin, ini Allah Ta'ala tu bukan aku punya, orang punya bagi. Tak perlu nak pusing sana, pusing sini. Bila itu hak orang, kita bagi, kan? Tu rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Maka dia katanya, maka tidaklah tergantung kepada dunia. Akibatnya ia selalu berpaling dari mengingati kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Kesan daripada itu, bila dia teringat bergantung dengan dunia ini, dia selalu berpaling dari mengingat kematian. Cerita bab mati ini tanda, dan menganggap masih sangat jauh. Oh, mati lambat lagi. Sebab apa? Dia terikat dengan dunia. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, dia kata, jika suatu ketika terlintas dalam fikirannya soal kematian, dia menuntut persiapan untuk menyambutnya. Ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada menghibur, tenang saja, masih ada banyak waktu di depanmu, dan nanti ketika sudah dewasa, kamu masih boleh bertaubat. Ini dia katakan jenis faktor yang cintakan dunia ni bagaimana dia akan berlaku. Sebab kita ni manusia ni, fitrah manusia ni dia kan ada. Dia kata, jika dia kata satu ketika dalam fikirannya terlintas dalam fikirannya berkaitan tentang mati, hidup tengah sonok-sonok hidup ni, tiba-tiba ingat mati, risau juga mati ni, maka bagaimana? Dia akan berkata kepada dirinya sendiri. Itu yang dikatakan hadis an-nafs. Dia akan cakap pada diri dia sendiri. Dia cakap pada diri apa? Dengan nada yang menghibur. Dia kata, dia kata, tak apa, relax dulu, tenang dulu, kan, relax, nak menghiburkan hati dia. Dia kata apa? Tenang aja, jangan risau, masih ada banyak waktu lagi dekat depan. Lama lagi, muda, umur panjang lagi, badan sihat lagi, kan? Dia kata, dan nanti ketika sudah dewasa, dah kita berumur, dia kata, masih boleh bertaubat lagi. Tengah sekarang ni enjoy dulu, dia kata. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, bila kita ni dah berumur, mula zaman muda begitu cara dia bercakap, dia menghiburkan hati.
Tapi apabila dah berumur sikit, dah berubah pula cara berfikir. Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, ia pun berkata, tenang saja, tenang juga. Tunggu sampai kamu sudah menjadi seorang tua. Bila dah berumur sikit, dia kata tenang lagi, tunggu sampai jadi betul-betul orang tua. Dan ketika sudah menjadi seorang tua, ia juga masih boleh berkata lagi. Dia cakap lagi, tenang juga, tunggu sahaja sampai kamu selesai membangun rumah itu, atau selesai membereskan tanah pertanian itu, atau setelah kamu pulang dari perjalanan itu, atau setelah kamu selesai menguruskan anakmu yang itu, atau setelah selesai memberinya modal pekerjaan dan mendirikan rumah untuknya, atau setelah berhasil mengalahkan pesaingmu yang sekarang bersenang-senang di atas penderitaanmu. Apa kata Imam Ghazali? Kata, masa kita zaman muda, suruh tunggu sampai dah berumur sikit. Dah berumur sikit pun tak apa, tenang lagi, tunggu tua. Dah tua tu, dah betul-betul orang kata dah sampai umur, penghujung umur pun tak. Yang cintakan dunia ni, Imam Ghazali dia kata tak nak juga bertaubat. Dia kata apa? Dia akan jadi seorang yang berfikir, tenang, tunggu saja selesai ada rumah, tak siapkan rumah dulu. Kalau tanah buat pertanian, siapkan yang itu dulu. Atau dalam perjalanan ada projek yang dibuat luar negara, tunggu selesai dulu. Ataupun ada mengurus anak-anak pula, uruskan anak-anak dulu bagi selesai. Kalau tengah memberi modal pekerjaan, buat untuk rumah lain, buat dulu bagi selesai. Atau kita ni bila dah berumur tu ada pesaing. Kalau orang bisnes ni dia bersaing, bekerja, ada orang bersaing dengan dia nak naik pangkat dia kan, nak naik pangkat tinggi. Dia ni ada beberapa orang yang sama level dengan dia nak naik pangkat kan. Jadi masing-masing bersaing. Umur dah hujung dah ni kan, tapi dia kata jangan berhenti, lawan lagi kan. Jangan berhenti, lawan lagi kan. Jangan berhenti. Itu kata Imam Ghazali. Benda tu akan berlaku. Sebab apa tadi? Sebab dia cintakan dunia. Dia kata demikianlah ia selalu menunda dan melambatkan waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya, sampai akhirnya ia dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Pada saat itu ia akan meratap berpanjangan. Apa kata Imam Ghazali? Demikianlah kehidupan manusia. Start dia muda, dia berumur sikit sampai tua, yang jenis cintakan dunia. Faktor yang pertama, dia berlaku sedemikian. Apa dia? Menunda dan melambatkan waktu. Kan? Penyakit yang katakan hubud dunia tu, cintakan dunia tadi, ialah dia menunda dan melambatkan waktu. Tak apa, biar dulu. Tak apa, biar dulu. Tak apa, biar dulu. Kemudian menyebabkan dia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang mana ia akan terus menerus, akan sibuk terus dengan kehidupan dunia. Bila dia buat satu kehidupan dunia yang dia sibuk tu, dia bukan situ je, tapi dia akan bertali arus. 1, 2, 3 perkara kan. Bila dia nak buat satu projek tu, bukan boleh dapat terus, kena pergi jumpa, buat proposal, buat itu, jumpa orang itu, lobby orang itu, lobby orang ini, jumpa itu. Jadi benda tu dia banyak. Itu Imam Ghazali kata, satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya. Bukan boleh dapat terus, kena kesibukan dunia lain tu jadi banyak, sampai akhirnya tiba-tiba dia dijemput oleh kematian. Sedar-sedar kematian datang dalam waktu yang dia tak jangkakan. Tiba-tiba Allah ambil, tengah sibuk-sibuk dengan dunia, heart attack, habis kan. Allah Rabbi, saya depan rumah saya tu ada kontraktor umur muda lagi, dalam dah meninggal lah, 4-5 tahun yang lalu. Dia umur dalam awal 40-an, bisnes tengah bagus. Dia bisnes jalan-jalan ni, yang lampu jalan ni dia punya kontrak lah, dia tangkap semua lah, baiki lampu highway semua tu. Dia punya lori dia cukup banyak, alat-alat dia lah, semua kren-kren itu banyak. Tiba-tiba takdir Tuhannya, cek cancer colon tahap 4 tu. Tak lama, sebulan lebih Allah lipat. Betul, bila saya tengok sana, tengok dia punya, tengok je lah kenderaan dia tu, rumput naik kan, lama dah 4 tahun dah tengok tak bergerak, habis gitu. Tengah bisnes macam tu tengok,
Gitulah bila Allah Ta'ala nak ambil, habis tu. Dia pula ialah benda ni melibatkan adalah lesen itu begini kan, bukan boleh senang-senang take over. So habis itu je. Allah Ta'ala ambil tu kejap je kan. Tengah kesibukan tu, sonok Allah ambil habis itu. So pengajaran yang boleh kita ambil itu. Maka pada saat itu ia akan meratap berpanjangan. Bila berlaku kematian itu, Allah Ta'ala ambil tiba-tiba sedar-sedar dah sampai waktu dia. Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah kerana mereka dahulu suka menunda-nunda amal kebaikan. Apa kata Imam Ghazali? Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah kerana mereka dahulu suka menunda-nunda amal kebaikan. Itu yang disebutkan dalam surah Sajdah. Dia kata yang orang-orang yang sedang dihisap di depan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia kata, ya Allah, kami dah tengok dah, kami dah dengar, kami dah lihat, dan dia minta pada Allah, farji'na na'mal salihan, pulangkan kami ke dunia balik. Untuk apa? Na'mal salihan, kami nak buat amal-amal salih balik. Ini Imam Ghazali sebut. Sebab apa? Masa dekat dunia dulu, ketika mana umur ada, waktu ada, dia duduk sibuk dengan dunia, tunda amal saleh, tunda. Tiba-tiba bila dah mati, hisab depan Allah, baru tahu Allah Akbar, yang ni tak buat, ini tak buat, ya Allah, balikkan aku ke dunia. Nak apa? Nak buat amal saleh. Inna muqinun, dia kata, ya Allah, kami dah yakin. Tapi Allah Ta'ala sebut, kalau Allah Ta'ala pulangkan balik ke dunia, dia takkan berubah, dia akan jadi balik macam dulu. Sebab apa? Sebab takdir Allah tu dah berlaku. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Na'am, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakazibun. Kalau yang mereka ni tadi minta pada Allah supaya pulangkan balik dunia, Allah Ta'ala pulangkan balik ke dunia, Allah Ta'ala kata la'adu limanuhu anhu, dia akan buat perangai lama dia tu balik, kan? Dia tak berubah. Sebab apa? Sebab takdir Allah tu dah berlaku, dia tak boleh ubah. Kalau dulu pada tarikh yang sama, tempat yang sama, dia buat perkara itu, maka dia akan berlaku. Tuan-tuan yang pada hari ini, tarikh hari ini, berada di rumah Allah ini, dengar tazkirah, kalau Allah Ta'ala bagi mati balik, dia akan ada di sini. Dia tak boleh buat kerja lain, sebab takdir Allah itu telah berlaku. Okay. Mereka mengatakan, aduh, kami sedih dan menyesal, kenapa kami dulu suka menunda-nunda. Ini kata-kata orang yang berada dihisap di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kami dulu suka menunda-nunda? Jadi kita pada hari ini kita dengar apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni, kita nak biar waktu kita mati nanti, tuan-tuan. Ketika mana nafas kita dah berada di qararah, dah sampai dekat kerongkong dah, kan? Nyawa dah nak tanggal. Pada ketika itu kita boleh rasa, ya Allah, ya Tuhan aku hidup ni, Allah Ta'ala bagi umur 50, 60, 70, 80 tahun, aku dah cuba buat yang terbaik, ya Allah. Boleh di hati kita boleh sebut, aku dah cuba buat yang terbaik, ya Allah, inilah dia amal-amal yang aku nak persembahkan pada Engkau. Boleh. Kita nanti tak adalah kita nak mati ni tengok, ini tak ada, itu banyak sangkut, banyak benda tak selesai dengan dunia lagi. Benda itu kena ada dalam diri kita. Okey. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, dia kata, orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat tidak menyedari bahawa sikap buruk itu kelak akan tetap bersamanya. Semakin lama ia menunda-nunda, maka akan semakin lama pula ia meratap dan menyesal. Ia menyangka bahawa orang yang asyik tenggelam dalam kehidupan duniawi itu tetap mempunyai waktu luang, padahal itu mustahil. Jika ingin keluar dari perangkap itu, mahu tidak mahu, ia harus sama sekali mencampakkannya. Kata Imam Ghazali, orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat ni, dia tidak menyedari bahawa sikap buruk itu, perangai begitu, akan tetap bersama dengan dia. Dia tak mau berubah. Jenis dia suka tunda. Kalau hari ni ditunda, besok ditunda.
Umur 10 tahun, 20 tahun ditunda, 30 tahun pun ditunda. Umur 40 tahun pun ditunda. Umur 50 tahun ditunda. Umur 60 tahun pun dia minta tunda lagi. Dia perangai yang buruk tu. Dia akan tetap bersama dengan dia. Jenis orang suka buat kerja tunda ni. Semakin lama dia menunda, maka akan semakin lama pula dia akan meratap dan menyesal ni, dengan apa yang telah dia buat. Dia menyangka bahawa orang asyik tenggelam. Dia menyangka bahawa orang yang asyik tenggelam dalam kesibukan duniawi itu tetap punya waktu luang. Dia hanya buat sangkaan. Dia sangka ada masa, ada lagi, boleh lagi, ada lagi. Dia buat sangkaan begitu. Dia kata, padahal itu adalah benda yang mustahil. Maksudnya jenis tunda kerja tak selesai ni, dia memang tak ada ruang untuk dia. Sebab masa itu dia akan terlepas, dia akan berlalu. Itu yang penyair yang Arab dia sebut illam taqtaq tuqta. Masa ini kasaifi, dia kata as-sa'atu kasaifi. Masa itu seperti pedang. Illam taqtaq tuqta, dia kata sekiranya kamu tak ambil masa itu, maka masa itu akan terlepas daripada kamu. Dia kata maksud masa tu datang sekali je. Hari ni, waktu, tarikh ini tuan-tuan berada, dia tak berulang dah. Dia datang sekali je. Dia tak boleh tunda. Buat baik apa kita nak buat, sekarang ni kita buat. Nak tunda tu, waktu tu dia takkan berpatah balik. Jika ingin keluar dari perangkap itu, mahu tidak mahu, ia harus sama sekali mencampakkannya. Kena buang sifat akhlak suka menunda-nunda untuk membuat amal-amal yang saleh. Seorang penyair Arab berkata, apa dia kata? Manusia takkan pernah selesai urusannya, sebab setiap selesai satu keperluannya, akan ada selaksa, contohnya akan ada keperluan lain telah siap menunggu untuk diselesaikan. Maksudnya kehidupan kita dekat dunia ni dia tak habis, tuan-tuan. Dia takkan habis. Urusan yang kita buat ni dia takkan habis. Habis satu kita buat, dia akan ada yang lain. Habis satu kerja lagi, dia akan ada yang lain. Habis yang ni, dia akan datang yang itu. Habis yang tu, dia akan datang satu lagi. Tak selesai. Manusia tidak pernah selesai urusannya. Terus akan ada je. Satu. Setiap selesai satu keperluan yang dibuat, maka akan ada keperluan yang lain dah tunggu dah untuk kita buat. Tak siap lagi pun dah 2-3 perkara dia akan datang. Sebab apa? Kalau ada penyakit tunda ni, dia akan begitu. Kalau kita tak selesaikan, kita tak ubah perangai sedemikian gitu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia kata pangkal semua angan-angan tersebut adalah rasa cinta kepada dunia dan melalaikannya. So pangkal semua angan-angan tersebut adalah disebabkan rasa cinta kepada dunia, disebabkan nakkan kepada dunia, seronok dengan nikmat-nikmat dunia tu yang menyebabkan angan-angan itu berterusan dan melalaikan seseorang itu. Sabda Nabi SAW, cintailah siapa yang kamu cintai, kerana kamu pasti akan berpisah meninggalkannya. Kata Nabi, dibawakan dalam riwayat ini, Nabi menyebutkan kita ni boleh apa-apa yang kita cintai, orang ke kehidupan dunia ni boleh kita cintai, tapi kata Nabi, kamu pasti akan berpisah meninggalkan. Kita akan pasti akan berpisah dengan dunia. Tuan-tuan, sayang kereta, sayang rumah, sayang anak-anak, sayang suami, sayang isteri, sayang mak ayah, semua ni akan tinggalkan kita. Tak ada boleh kita bawa. Buatlah cinta bagaimanapun, kita akan tinggalkan. Dia takkan bersama kita. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Habis. Itu dikatakan faktor yang pertama, disebut oleh Imam Ghazali. Kita masuk faktor yang kedua. Apa dia faktor yang kedua? Yang kedua adalah kebodohan. Disebabkan bodoh tak cerdik. Disebabkan bodoh tak cerdik, inilah yang menimbulkan banyak angan-angan. Dia kena cerdik, tapi cerdik bodoh yang macam mana? Cerdik yang macam mana yang nak dinukilkan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia, masih muda maksudnya.
Manusia ni dia kata cenderung memandang hebat masa muda. So tengah muda ni kita kena berusaha bersungguh-sungguh, tengah kuat, tengah ada tenaga. Sehingga dia kata ramai orang yang menganggap dirinya mustahil mati tengah muda. Dalam usia yang masih muda ni mustahil mati. Sebab mati ni orang tua kan. Jadi tengah muda ni tak payah mati dia kata. Dia tak faham kerangka kehidupan manusia tu. Tua baru mati, muda ni tak. Muda ni tengah bertenaga, kena buat kerja, kena usaha lagi dan lagi. Dia kata cenderung manusia tu dia akan nampak begitu. Menganggap dirinya mustahil mati, sedangkan mati ni boleh datang bila-bila masa. Azan bila azan. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian ya, kita ambil sikit lagi dua perenggan ya. Alhamdulillah malam ni kita dah masuk kepada tajuk apakah itu faktor-faktor yang menimbulkan banyak angan-angan, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Kata Al-Imam Ghazali disebutkan bahawa ada dua faktor yang menyebabkan manusia ni banyak angan-angan. Yang pertama adalah cintakan dunia, nakkan kepada dunia, dan yang kedua kata Imam Ghazali adalah disebabkan kebodohan.
Dan yang pertama ni, Imam Ghazali disebutkan bahawa cintakan dunia, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Hubbud dunya, cintakan dunia, karahiyatil maut, takut kepada kematian. Yang mana bila cintakan dunia ni dia merupakan kesenangan, kenikmatan dan pesona. Sebab apa? Sebab benda tu dia dekat dengan dia. Kehidupan yang ada ni dekat dengan dia. Yang mana semua bentuk kehidupan yang dekat dengan ni, kata Imam Ghazali, adalah angan-angan yang palsu, yang sementara sahaja. Yang mana bila dekat dengan kehidupan, kesedangan dunia ni, menyebabkan kita jadi tergantung dengan dunia. Tergantung dengan anak, dengan isteri, suami, dengan rumah, tempat tinggal, dengan harta kita, dengan syarikat, dengan kesenangan. Ni semua ni menyebabkan kita bergantung dengan dunia, so melahirkan cinta kepada dunia. Jadi bila cinta kepada dunia tu, dia akan, kehidupan kita ni akan terus beramal untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia. Dan hasil daripada itu, kata Imam Ghazali, itu yang disebutkan, dia akan melahirkan sifat menunda dan melambatkan untuk kita ni memperbaiki diri, bersedia untuk akhirat. Dia kata menunda dan melambatkan waktu. Nak bertaubat tu, nak berubah tu, tunda daripada umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, tunda. Dia sifat menunda tu, dia akan lain. Yang mana sampai satu peringkat, tiba-tiba mati akan datang tanpa dia sedari. Itu yang Imam Ghazali katakan, dia akan meratap, menyesal, dan pada ketika itu dah tak ada gunanya. Sifat cintakan dunia, kemudian sifat menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, membuat amal-amal yang saleh. Dan Imam Ghazali dia tutup pada bab cintakan dunia ni, kata Imam Ghazali, hidup dia kata untuk dunia ni, dia kata dia takkan selesai, kata Imam Ghazali. Habis dia satu kerja, dunia ni dia akan benda lain datang. Habis dia kerja ni, dia akan datang. Ni tuan-tuan tengoklah kehidupan kita, pagi, petang, siang, malam, mana pun nak selesai. Ada je, lepas itu ini, lepas ini, lepas ini. Kalau nak kira datang masa pergi masjid, pergi surau, memang tak ada. Kalau kita jadikan benda tu benda yang wajib, tuan-tuan tak jadikan dalam kehidupan kita ni, kata aku macam mana sibuk, susah sekalipun, 10 minit, 20 minit sebelum maghrib kena datang surau, masuk jadual kehidupan kita ada. Kalau kita dah jadikan itu jadual kehidupan, kita tahu ni benda yang wajib, compulsory hidup kita, maka kita akan pergi, sebab dia jadi compulsory. Tapi kalau tuan-tuan tak jadikan dia compulsory, maka dia akan ada je. Tu tak selesai lah, barang tu tak selesai lah, kena siap itu ni. Betul. Antara maghrib tak ada, dan masa nak datang dengar kuliah ni. Aisyah pun tak ada nak solat sini. Subuh tak bangun dah. Ada lewat lah tu ini, zuhur kejar tu ini, memang lewat tu. Kalau kita tak urus masa tu dengan baik, kan, dia takkan selesai. Itu Imam Ghazali disebutkan, ditutup, sebutkan sebagai yang dikatakan cintakan dunia tu. Dia kata dunia ni urusan dia takkan habis, dia akan ada satu, buatlah macam mana, dia akan ada datang satu. Jadi pentingnya kita boleh mengurus dunia tu dengan bagus, dari sudut masa, waktu yang kita peruntukkan. Dan kita ni tak ada sifat menunda-nunda. Waktu panjang lagi, umur panjang, masa ada lagi, kita uruskan waktu kita tu, disiplin kita ada. Ini waktu ini waktu untuk solat, ini waktu untuk ibadat, ini untuk amal kita, untuk dunia, untuk kerja, untuk isteri, anak-anak dan sebagainya. Kalau kita tak buat itu, memang kita akan hanyut kehidupan tu, tak sempat dah. Nak ke masjid, surau, solat semua tak sempat. Habis itu ditutup oleh Imam Al-Ghazali. Dan dia Imam Ghazali dia bawakan satu hadis yang terakhir, cintailah siapa yang kamu cintai dekat dunia ni, apa bentuk, tapi kata Imam Ghazali, kamu akan berpisah dengan dia. Itu yang pertama, habis. Kemudian kita masuk yang kedua tadi. Yang kedua, kata Imam Ghazali, apa dia? Bodoh. Disebabkan bodoh. Apa dia dikatakan bodoh ni? Bodoh ni sebabkan dia tak faham kehidupan yang sebenar. Dia merasakan bahawa hidup ni akan terus. Muda ni waktu tengah sihat, kena ambil ruang dan peluang ini untuk buat dengan urusan dunia dengan sebaik ini, dan merasakan waktu muda tu mustahil dia akan mati. Dia merasakan begitu. Sedangkan mati tu bila masa boleh datang. Bukan orang tua. Syarat untuk mati ni bukan tua.
Syarat untuk mati bukan tu. Syarat untuk mati adalah telah tiba ajal yang ditetapkan oleh Allah. Itu syarat untuk mati, kan? Selagi mana tak sampai ajal Allah Ta'ala tentukan, dia takkan mati. Biarlah tuan-tuan umur 100 tahun ke 200 tahun ke 300 tahun, kalau tak sampai lagi ajal yang ditetapkan oleh Allah, dia takkan mati, kan? Tuan-tuan pergilah mana-mana dia pun tak mau mati, melainkan telah tiba ajal. Itu kefahaman tu kena ada. Okey. Kemudian kita ambil lagi dua perenggan yang akhir ini. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berfikir bahawa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini disebabkan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding 1000 kematian anak kecil dan juga anak muda. Ini kata Imam Ghazali dalam dia menulis ni. Dia kata kalau nak kira di sudut kematian orang tua dengan orang muda, orang muda kanak-kanak lagi ramai persentage mati dia. Ni kata Imam Ghazali dah dalam kitab ni. Orang tua tu kurang kecil, persentage orang muda dengan kanak-kanak ni lebih banyak, kata Imam Ghazali. Itu dalam perenggan itu. Kemudian satu lagi kita ambil, tidak sedikit pula yang berfikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan dia sedang sihat walafiat. Kematian tidak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tidak sedar bahawa semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara mendadak. Dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya kepada kematian, kan? Dirasakan bahawa orang muda ni sentiasa sihat, tak ada penyakit. Tapi banyak tuan-tuan sana umur 30, 40, 20-an pun ada kena heart attack, mati, kan? Tengah main bola sihat-sihat mati. Malam orang tidur, dia pergi main futsal malam, main jalan, kan? Malam ni tu rehat, pergi buat. Allah ambil itu, waktu tu boleh datang. Penyakit, sakit ni boleh datang, bukan orang tua je. Syarat mati bukan tu, kan? Jadi bila-bila masa dia boleh sampai. Dan apabila mati itu datang, kita tak boleh nak elak. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Ta'ala sebut, apabila telah tiba ajal itu, satu saat tidak boleh dicepatkan dan satu saat tidak boleh dilambatkan. Maka dia akan tiba. Maka itu bentuk kebodohan yang diberi faham oleh Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah nanti kita akan tengok lagi pada kuliah yang seterusnya apakah pandangan-pandangan dan idea-idea yang diangkat oleh Imam Ghazali ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana وَلَمْ يَتَّبِعُنَا شَقِيًّا وَلَمْ مَطْرُودًا وَلَمْ مَحْرُومًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.